Akar umbi dan UMNO ni umpama irama dan lagu. Piramli abang lama dah. Irama dan lagu tak boleh dipisahkan. Andai dipisahkan, rosaklah lagu. Pincanglah lagu, rosaklah seni. Macam tu juga kita. Kita kalau kepimpinan UMNO tidak menjaga denyut nadi akar umbi, tak jaga dan sensitif tentang denyut nadi rakyat di bawah, saya bimbang. Kalau mereka merajuk buat kali yang kedua. Hari itu Pirayu 14 tu ada juga yang merajuk. Tak mendengar denyut nadi mereka. Ada juga permintaan mereka yang kadang kita terlepas pandang. Mereka nak macam ni. Kepimpinan mereka nak berubah sikit macam ni. Kadang-kadang mereka betul. Walaupun kadang-kadang mungkin kita betul. Sebab itulah antara pemimpin UMNO dan juga akar umbi ni memang betul. Saya setuju. Umpama irama dan lagu. Baik. Dia peringkat awal, Nolan, peringkat awal kita selalu sebut. Kan? Kita mesti tunduk kepada tuntut akar umbi, pandangan akar umbi. Tetapi bila sampai satu peringkat, pencalonan contohnya untuk calon pilihan raya. Apa yang kendak akar umbi itu, pimpinan atas tak ikut juga. Itu yang jadi berkecamuk. Cuba saya kata, adakah suara akar umbi ini betul-betul dihayati oleh pimpinan atasan, mendengar denyut nadi mereka, apa kendak mereka? Kekalahan kita pada PRU 14, memanglah kita tahu semualah fitnah yang cukup besar ketika itu. Tetapi salah satu daripada banyak-banyak tu, salah satu banyak-banyak tu inilah kadang-kadang hasrat orang di bawah. Kita mendendangkan soal winnable candidates. Kita dendang winnable candidates. Dan harapan mereka winnable candidate lah. Calon-calon yang boleh menang. Calon-calon yang menjadi pilihan hati akar umbi. Calon yang dia sentiasa turun ke bawah. Dia mesra dengan penduduk. Dia mangli, orang Kedah kata. Dia terbiasa dengan orang kampung ni. Dia ada masa pergi ke surau. Dia ada masa subuh di masjid. Lepas subuh dia ada masa duduk kedai kopi sekejap. Ini antara calon-calon pilihan akar umbi. Tetapi malangnya dalam satu-satu keputusan kadang-kadang keputusan yang kita buat itu tidak bahasa mudah kalau kita cakap terus terang ni, Rak. Dia tidak jadi winnable candidate. Dia jadi winkable candidate. Dan itulah natijah yang kita terima pada PRU 14. Sebenarnya signal tu dah dibuat pada PRU 13. Yalah, benda-benda pimpinan tidak ambil iktibar ya. Sebab tu Nabi sendiri menyebut la yadkhulu jahru dhabi marratain. Jangan kamu masuk ke dalam perangkap dua kali. Jangan buat kesilapan dua kali. Kita dah buat kesilapan terdahulu dan kita ulang kesilapan yang sama, maka natijah kita terimalah. Sebab tu pada PRU 15 Hanak Mai ni akan datang ni, kita kena betul-betul bermuhasabah. Apatah lagi setelah kita hilang kerajaan pada 9 Mei tahun 2018. Kita tengok macam mana bersaksikan air mata orang-orang di kampung. Ketua-ketua wanita di kampung, kalau Rak tengok hari kita kalah tu, Rak, tak sanggup kita nak tengok. Dia teriak dia sampai tak malu kat orang dah. Ni ayah hirus pun meleleh. Punya dia sedih UMNO kalah tu. Dia yang tak pernah dapat projek apa. Dia tak pernah mohon apa-apa kepentingan untuk diri dia. Semata-mata dia ni ahli UMNO, dia orang UMNO, dia pejuang UMNO, dia bangga dengan perjuangan UMNO. Atas dasar tu dia buat kerja tak kira. Anak beranak dia ni pasang poster, anak laki-laki dia kerabat pokok. Kami belah Kedah dia pokok kabu. Pokok kabu tu bukan senang nak panjat ni, Rak. Lincin kalau hujan. Tapi main dengan parti dia nak pasang, dia tengok orang lain pasang bendera, dia pun nak tunjuk juga. Kerabat pokok kabu ni melecak ni, dada-dada ni. Itu akar umbi. Melecak. Melecak orang Kedah kata. Melecit lah. Betul kena orang kata akar umbi ni hanya diperlukan untuk kepentingan pemimpin. Sebenarnya mungkin ada kebenarannya, tetapi saya rasa itu jumlah yang terlalu terpencil lah. Sebab kalau kita tengok pemimpin-pemimpin UMNO ni pun sudah pun terbukti proven yang kebanyakan pemimpin UMNO ni dia memahami denyut nadi rakyat. Kadang-kadang mungkin ada kes-kes terpencil, tapi saya tengok sebagai contoh. Kita ambil contohlah sekarang, siapa pemimpin UMNO sekarang ni? Datuk Seri Zahid Hamidi. Kita kalah PRU 14. Beberapa kali semua orang tahu cerita ni. Tun Mahathir panggil Zaid Hamidi. Cuba deal, cuba berbincang. Tawarkan supaya tinggalkan UMNO. Bubarkan UMNO ni. Ahli UMNO semua masuk dalam bersatu ni. Itu antara pelawaan-pelawaan awal, tawaran-tawaran awal kepada presiden kita, pemimpin UMNO ni. Zaid Hamidi ni dia pemimpin UMNO. Ketika itu dia boleh membuat pilihan. UMNO dah kalah. Kalau untuk menyelamatkan diri dia, saya rasa dia boleh terima aja tawaran. Mungkin dilantik apa-apa menteri, kita tak tahu ketika tu. Dibebaskan kes. Dibebas, itulah.
antara tawarannya. Bila beberapa kali dipanggil tetapi pemimpin UMNO, ini yang ada kelas pemimpin UMNO ni. Dia memahami akar umbi. Kalau untuk diri dia, Zaid Hamidi boleh terima aja. Tak payah diulang naik mahkamah 87 pertuduhan. Bukan senang. Ni pertuduhan political persecution satu dunia tak pernah ada lagu ni punya. Kita Malaysia ada 87. Pasal apa keluar 87? Sebab pemimpin kita, dia meletakkan kepentingan akar umbi itu melebihi kepentingan diri dia. Ya. Kalau Zaid Hamidi nak fikir pasal diri dia, dia terima aja masa tu. Tak gaduh naik turun mahkamah dengan umur dia yang macam tu. Tetapi dia ambil benda tu. Apa nak jadi kepada dia pun, Datuk Seri Zahid Istiqamah, dia memikirkan kepentingan akar umbi, 3 juta ahli di bawah dalam tanggungjawab dia. Dia memahami macam mana kekecewaan akar umbi ketika kalah dan sekarang masa untuk kita kembali memberi motivasi untuk kembali bangkit. UMNO perlu kembali bangkit. Nak bangkit, tetap terpaksa susun juga hierarki kepimpinan bagi elok supaya bila elok di atas, organisasi kita masih kukuh, masa kita ada ruang untuk berpakat dengan akar umbi, berbincang untuk kebangkitan UMNO.